الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sambung di mana dulu? Muka surat sebelah ke-6 dah. Ke-6 1, 2, 3, 4, 5. Bahagian ke-5 asal situ dah. Yang ke-6 dia kata tu ke-6 tu dia takdirkan lafaz yang sebelum pada tu isyarat kata jadi mubtada lah tu. Yang ke-6 yakni bermula sifat yang ke-6 tu daripada 20 sifat yang wajib kita kena belajar satu persatu serta dalilnya tu ialah wahdaniyah, khabar lah. Kalau kita kira yang Arab juga dia khabar. Sifat yang ke-6 yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas kita tiap-tiap mukallaf kena mengenalkan dia satu persatu tu ialah sifat wahdaniyat. Tu wahdaniyat. Apa wahdaniyat? Wahdaniyat ni bahasa Arab lah. Bahasa Melayu kita dia terjemah kata artinya, arti wahdaniyat. Apa arti wahdaniyat? Asa Allah Ta'ala dia kata. Tu dah. Artinya, arti wahdaniyat itu asa. Apa asa? Satu asa. Satu Allah Ta'ala. Asa Allah Ta'ala. Dia kata dah. Lepas tu bila sebut kata asa Allah terbagi 3 mafhum dan faham. Ada 3 makna. Sebab tu dia kata asa Allah Ta'ala tu pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Jadi kira takluk pada asa tu lah. Tu jadi kira. Satu Allah tu 3 makna tu. Asa pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Zat Tuhan pun satu. Zat Tuhan tu satu. Dan sifat-sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Atas pada zatnya. Atas pada zatnya. Atap situ. Dan tu. Maknanya asa juga pada sifat-sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Sifat dia pun satu. Kok mana kata sifat satunya? Tu ada maksud dia pula tu. Takkan ngaji sifat 20, tapi kata sifat satu pula. Tu ada maksud dia. Satu pada sifat tu apa nanti akan bahas. Nanti akan bahas itu. Dan kau dulu sekali lagi. Dan sifat-sifatnya sifat Allah Ta'ala, tapi dia kait. Sifat manakah yang disifatkan dengan asa? Sifat manakah sifat yang berkata asa tu? Sifat yang ada. Yang tu sifat bagi lafaz sifat pula. Nak faham sikit lagi tak ni? Lama tinggal dah. Lama tinggal dia. Satu pada zat. Satu. Dan yang kedua satu pada sifat. Tapi sifat mana? Sifat yang ada.
Ni kait. Berarti sifat Allah Ta'ala tu terbagi dua pula. Ada sifat yang ada dan sifat yang sungguh. Kita lepas dah dulu. Sifat yang sungguh, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah kita kata. Sifat salbiyah. Sifat yang ada ni sifat apa? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Kena tulis taruh situ. Betul masa yang ada tu kena taruh. Sifat yang ada yakni. Tulis betul yang ada tu. Sifat yang diri sifat sendiri merupakan perkara yang ada dirinya. Yang ada dirinya. Iaitu sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani. Maka sifat-sifat ini tiap-tiap satunya ada satu jua. Ada satu jua. Adapun, hubung sikit lagi. Adapun sifat-sifat yang bukan perkara ada, yang bukan perkara ada, seperti sedia dan kekal. Masalan, maka tidak mudarat sekiranya berbilang-bilang ia. Sekiranya berbilang-bilang ia. Habis itu. Itu dia. Dah. InsyaAllah ia akan hubung. Ia akan musannif akan hurai lagi bawah tu. Jadi dia kait dengan yang ada ni. Dia ada mafhum dia. Maksud sifat yang satu. Satu pada sifat, yakni tiap-tiap sifat itu ada satu je. Maknanya kudrat masalah satu sifat je. Tidak ada dua kudrat, tiga kudrat. Iradat misalnya. Ada satu iradat je. Bukan kata dua iradat. Tiga ilmu. Empat hayat. Lima basat masalah. Kita ni dua. Basat kita ni dua sifat. Pasal sebelah ni sebelah. Kalau ada, kalau rusak sebelah ni, pada pihak ni tu ada lagi. Pendengar kita dua. Sebelah ni ada. Sebelah ni ada. Kalau rusak sebelah ni ada lagi. Tapi sifat pendengar Allah Ta'ala tu ada berapa? Satu je. Nanti akan bahas musannif. Kalau ada banyak takkan kau menambah kekuatan. Tak. Bagi kita kalau banyak tu lah kuat. Tapi bagi Allah kalau banyak jadi mudarat. Jadi mudarat pula tu. Tu maknanya. Nanti dia akan bahas. Maka maksud dengan sifat yang apa? Yang dikatakan satu pada sifat tu, musannif kata sifat yang ada. Yang diri sifat sendiri tu perkara yang ada. Kudrat ada tak? Ada dirinya. Kita ngaji lama dah tu. Apa kudrat ni? Kudrat dirinya ada. Iradat dirinya sendiri tu ada. Ilmu ada. Kerana setiap sifat ma'ani tu dihukumkan sifatun wujudiyatun. Sifat yang diri sifat sendiri tu ada. Sekiranya Allah Ta'ala nyatakan zat supaya kita dapat melihatkan zat, kita akan nampak juga sifat tu di zat. Tapi hakikat sifat tu macam mana, kita tak tahu. Hakikat sifat tu Wallahu'alam. Tapi akan boleh nampak, boleh tengok sifat tu. Kerana je benda ada. Kalau benda tak ada, ia tak akan dapat melahirkan jasa. Hak nampak buat langit, bumi ni kesan daripada sifat-sifat tu. Kalau sifat tu tidak ada, ia tak dapat melahirkan kesan-kesan tersebut. Boleh? Tu rupanya. Habis itu. Maka kita kata, adapun sifat yang bukan perkara ada, misalnya sedia. Bukan ada tu, sedia tu. Faham saja. Panggil amr i'tibari ya. Kita kata, kekal. Masalah. Maka semua tu, kalau berbilang pun tak mudarat.
Tanya kata, zat Tuhan kekal tak? Kekal. Sifat Tuhan kekal tak? Ha? Kekal juga. Kudrat kekal tak? Kudrat. Kekal. Iradat kekal tak? Itu kekal banyak tu. Kekal zat lagi, kekal sifat lagi. Tak apa. Tak apa. Tu dah. Sifat tu qadim tak? Zat qadim tak? Qadim. Zat pun qadimah. Sifatun pun qadimatun juga. Berarti sama-sama bersifat dengan kidam. Tak ada masalah kalau kalau berbilang-bilang pada perkara yang bukan ada tu tak apa. Tu dah. Zat ada tak zat? Wujud ada. Sifat ada tak sifat tu? Sifat ma'ani pun bersifat dengan wujud. Kerana ia benda ada. Tiap-tiap benda yang wujud dia ada sifat wujud. Sifat wujud di situ. Zat dia wujud. Wujudi. Maka sifat pun wujudiyah. Dia ada benda ada. Tu dah. Kalau itu tak ada masalah. Yang masing-masing ada. Tu nanti akan bahas lagi. Masya Allah tu musnah dia kahit kita faham tu. Namun satu pada sifat duk jadi pening pula. Satu pada sifat ke mana pula? Sifat Tuhan tu banyak tu. Kata ngaji sifat 20 masalah. Kata sifat Tuhan banyak tidak terhingga. Banyaknya. Kata ada satu pula. Jadi pening situ. Maksud ada satu ni, tiap-tiap satu itu satu. Tu tanding kata so sekara. So sekara. Tiap-tiap satu perkara tu satu je. So sekara. Tu. Faham tak dah? Kalau nak beli barang ke, nak beli buah kayu, kita kata so sekara. Ini beli semua tapi tiap-tiap satu tu nak satu ya. So sekara. Tu. Mana gitu dah? Boleh. Tu. Habis itu. Tak apa insya-Allah. Lama tak ada main dengan dia. Jadi itu sikit dah. Jadi rasa tu pening balik pula. Pening balik lah. Tapi tak apa dah lama-lama. Jadi ingat kembali semula. Satu pada zat satu dan sifat-sifatnya. Tu ya kait tu. Zat tu dia kata satu ya zat. Zat Tuhan tu satu dah. Tak apa dah. Tapi sifat Tuhan musa nak ulang-ulang tu. Tengok. Asal pada zatnya. Zat Tuhan. Tak ada kata asal pada zatnya tak. Zatnya saja. Tapi sifat asal pada sifat-sifatnya. Tu dia tak keliru dah tu. Sifat-sifatnya asal tapi sifat-sifat. Dah. Tiap-tiap sifat tu satu ya. Nampaklah. Dan perbuatan-perbuatannya. Ini ataf lagi pada apa? Pada apa? Zatnya tu ataf situ. Asal pada zatnya satu. Dan asal pada sifat-sifatnya dua. Dan asal juga pada perbuatan-perbuatannya, perbuatan Allah Taala. Sini pening juga. Perbuatan itu mesti nak ulang dengan itu isyarat dua gitu. Dua gitu. Berarti perbuatan banyak. Perbuatannya, perbuatan Tuhan. Tapi kata ke mana satu pula? Asal pada perbuatan-perbuatan. Perbuatan satu. Ini perbuatan-perbuatan jadi banyak. Tu. Maksud asal pada perbuatan apa? Jangan bahas lagi lah nanti. Lagi musannah tak ada apa. Kita bahas dulu pada musannah. Tak boleh? Dah, musannah bahas dulu. Nanti. Nanti. Satu. Perbuatan Tuhan pun satu. Satu ya perbuatan Tuhan. Apa maksud dia? Tu ni sifat ni penting ni. Wahdaniyat satu Tuhan. Tauhid tu. Mempersatu. Mengifradkan Tuhan tu. Apa maksud singgung sebenarnya? Wahdaniyat. Tu kena imuh-imuh ni. Duk pandai kata kun huwallahu ahad. Kata kalau Allah tu satu. Satu macam mana? Satu macam mana? Satu Allah tu. Tu kena boleh bahas. Kita kena bagi boleh. Orang mengaji ni. Mananya? Dia kata iaitu. Ni nak hurai lah. Iaitu asa Allah Ta'ala tu. Hak kata asa Allah Ta'ala pada zat dan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan tu. Apa dia? Iaitu asa Allah Ta'ala. Itu tu
ialah tunggalnya, tunggal Allah Ta'ala. Tunggal, faham tunggal? Tak berbilang-bilang, tu tunggal lah tu. Tidak berbilang-bilang, tunggalnya, tunggal Allah Ta'ala. Berketunggalan Tuhan. Tunggal Allah. Tunggal tu pada segala perkara itu. Tunggal, berketunggalan Tuhan pada semua perkara itu. Mana segala perkara itu tadi? Sebut dah tadi. Pada perkara yang tiga-tiga itulah. Senang kata. Pada segala perkara itu. Jadi segala perkara yang tiga-tiga itu. Iaitu zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Habis itu. Itu maksud. Dia hurai lagi. Lepas tu, dia hurai satu persatu. Makna satu pada zat tu apa? Satu pada sifat tu apa? Kita akan faham malam ni. Dah. Dan makna asa Allah Ta'ala dan tunggalnya, tunggal Allah Ta'ala pada zatnya. Tu. Tu nak hurai pada zat. Dan makna asa, maksud. Makna ni maksud adalah tak diterjemah ya wahdaniyat artinya asa, tapi bukan belum lagi faham maksud dia. Dan makna asa, maksud satu Allah. Tunggal Allah tu tafsir tu. Dan makna asa Allah Ta'ala dan tunggalnya, dan ni atop pada asa sebagai atop tafsir namanya. Sama je maksud asa dengan tunggal tu. Sama tak? Sama. Datangkan ma'tuf untuk menerangkan makna ma'tufun alaih. Maka ni namakan tafsir atau tafsir namanya. Maka sini dia kata dan makna asa Allah Ta'ala dan tunggalnya, tunggal Allah Ta'ala tu. Kau dulu sasa tu pada zatnya, zat Allah. Makna asa pada zat tu apa? Tu. Makna asa Allah Ta'ala dan tunggalnya, tunggal Allah pada zat Allah tu. Nanti lu syarah dulu sikit. Syarah dia kata yang dikehendaki. Kalau gitu sifat pada apa yang ni? Sifat pada makna tu. Sifat pada lafaz makna tu. Lafaz makna asa. Dan makna asa Allah pada zat. Makna yang dikehendaki. Dah? Makna yang dikehendaki. Makna yang dikehendaki pada ini bicaraan. Ini pembicaraan. Ini pembicaraan wahdaniyat ni. Makna bagi asa yang dikehendaki, yani yang dikehendak oleh ulama usuluddin pada ini bicaraan. Pada ini dia tulis bicaraan. Jadi pembicaraan tu lah. Pembicaraan wahdaniyat ni. Bahasan, tu bicaraan lah. Ini bahasan wahdaniyat. Apa murad dengan asa pada zat? Makna yang dikehendaki pada ini bicaraan apa ni? Makna murad, makna yang dikehendaki oleh ulama usuluddin pada ini pembicaraan itu apa? Kena faham sini. Dia kata makna yang dikehendakinya. Faham? Boleh faham dah? Tak ada payah sini. Tempat mudah je mudah. Tempat payah. Gitu. Maka musannif kata dan makna asa Allah Ta'ala dan tunggalnya pada zatnya yang dikehendaki. Bukan yang tu bukan sifat bagi zat. Yang tu sifat, lafaz tu sifat bagi makna. Makna yang dikehendaki, yang dikehendaki pada ini bicaraan itu, kalau kita tilik kepada matan dia saja, dan makna asa pada zatnya itu, sekarang tu ialah dia hurai biar dipanjang sikit ya. Kalau tak panjang sikit tak jadi syarah pula. Lalu dia syarah. Makna asa pada zat, asa yang dikehendaki pada ini pembicaraan itu, khabar dia sini. Dua makna. Kalau matan sama matan tu, makna tu mubtada, bahawa so tu khabar sebenarnya. Tapi sini dia syarah dah tu, maka bila dah syarah dua makna tu khabar pula. Dia kena tulis kha situ. Mim tu di lafaz makna tu tulis mim satu. Iaitu mubtada, isyarat kata mubtada. Di lafaz dua tu kira kha, isyarat kata khabar situ. Tu cara dobit dia. Makna asa Allah Ta'ala pada zat tu ialah dua makna, dua maksud, dua pengertian.
Bila sebut kata asa pada zat, faham dua. Faham dua. Orang tak boleh faham dua tu, tak faham lagi asa pada zat Tuhan. Tu dua makna situ. Mana dua makna tu? Pertama dari dua makna. Nyo tu rujuk kepada dua makna tu lah. Pertama dari dua makna itu. Kalau kira tu awwaluhuma, kalau kira bahasa Arab tapi bahasa Melayu nyo belaka. Nyo belaka tu bahasa Melayu. Tu. Kalau muannah pun nyo. Muzakkar pun nyo. Ra'aituhu, aku nampak akan nyo, akan dia. Masalah ra'aituha, dia ke? Tu. Ra'aituhum, mereka. Ra'aituhunna, mereka ke? Tapi kena kait pula mereka mana, laki-laki ke kenapa bahasa Melayu ni payah. Bahasa Jawa ni payah pada bahasa Arab lagi. Payah bahasa Arab. Bahasa Arab yang mudah pula kalau domenyo cari marjek dia tu mana. Kalau marjek dia muzakkar. Tapi bahasa Melayu kalau nyo tu kena pening situ. Nyo mana ni? Sebab kita Jawa tu payah juga. Lebih lagi ulama hak dulu lagi payah lagi. Ya uslub dia susah nak faham lagi. Kita dah mengaji kitab Furu'ul Masain hak Syedau tu. Nama. Pening di situ. Tapi sedap. Pening pun sedap. Dah. Lagi. Dia kata dan tiada, dia kata dua makna. Pertama daripada dua makna tu ialah bahwasanya nyo mana pula ni? Nyo di sini tak ada isi weh. Nyo tak ada isi. Dikatakan domirus sya'ni namanya. Domirus sya'ni. Kalau bahasa Arab dinamakan domirus sya'ni. Ataupun dikatakan domirus sya'ni wal han. Pada panggil. Domirus sya'ni ni kebiasaan dia dah. Orang kecek sebut pernah duk ngaji ponok. Domirus sya'ni tidak rajak. Itu cakap atas jalan bermudah-mudah ya. Tasamuh panggil. Domirus syak tidak rajak. Domirus sya'ni tidak rajak. Padahal hakikat domirus sya'ni dia pun ada tempat rajak dia. Kata Allah yarham Tok Guru Haji Soleh berkata, dia kata domirus sya'ni domir yang rajak juga, tapi rajak kembali kepada ya asal rajak ni rajak ke belakang ke depan. Rajak belakang bila kita kata kita sudah lalu mari dah. Bagi tu nyo kena rajak sana tu, mungkin rajak ke depan dah. Rajak ni. Rajak ke belakang. Maka dia kata domirus sya'ni domir yang rajak kepada belakang juga. Tapi marjek dia, tempat yang dirojak domir itu merupakan suatu perkara yang mubaham. Domir yang rojak kepada suatu perkara yang mubaham. Dia rojak tapi cari tempat rojak dia tu tak jelas. Ke mana? Boleh rojak ke dalam kan? Tapi benda tempat marjek dia tu mubaham, jadi kesamaran. Maka jumlah depan pada nyo tu, jumlah depan tu mentafsirkan akan suatu yang mubaham itu. Dia kata, jadi domirus sya'ni tu rajak juga, tapi rajak kepada suatu perkara yang mubaham, mentafsir akan dia oleh jumlah depan dia. Ada setengah kata nyo rajak ke depan, itu tak tepat sangat. Ala kulli halin domirus sya'ni dia kecek mudah-mudah, tak rajak. Tak rajak, tak ada tempat rajak. Tapi ada hakikat ada tempat rajak lah. Ingat molek tu dah cara dia. Dalam nahwu ni ada annahu hu tak ada rajak. Tapi isim anna, tapi khabar dia tu biasalah. Khabar bagi anna tu mentafsirkan akan domainnya tu. Tafsirkan domainnya. Tu masalah nahwu. Maka sini bahawasanya tu pun tak kena carilah tempat rajak dia tu. Kerana nyo tu dikatakan domirus sya'ni. Maka dalam nahwu annahu ya domirus sya'ni ada dua jenis. Ada domirus syak bentuk muzakkar, annahu ada. Ada domirus syak bentuk muannah, annaha ada. Maka kalau domirus syak ni berbentuk muzakkar, annahu dinamakan juga domirul khabar. Dinamakan juga domirul khabar. Kalau dia datang bentuk muannas, annaha dinamakan lagi domirul qissah.
Maksud sama ya. Ada juga annahu, ada juga annaha, tapi jarang-jarang lah ada annaha tu. Kebiasaannya annahu. Kalau datang mu'annas dia dikatakan damirul qissah. Panjang lebar lah dalam bahasa nahu. Tu tak apalah. Ni makan nyo ni sini. Kocok-kocok nyor tu lah. Kalau tadi panggil nyo. Nyo tu nyo dah. Kita panggil apa? Nyor tak? Buah kelapa tu buah apa? Wanyo. Wanyo. Lepas tu wanyo tu ada dua jenis. Nyo yang ada isi. Bila kocok-kocok ada air. Tu nyo tu ada ramai. Rajak boleh. Ada juga nyo tu ringan yang isi tak ada. Tu nyo tak ada isi. Nyo kote. Nyo kote tu. Maka di sini tu guru kalau siapa sini. Nyo ni tak ada isi. Tak ada isi. Maknanya tak dalam rusyak ni lah. Tu. Kalau kocok-kocok tu tahu saja gitu ya. Boleh. Habis itu. Tak apalah banyak. Nak kecek jadi banyak pula. Masa sebut dah ni. Malam ni nak baca sikit je sebab kita mula lewat dah ni. Lepas tu kalau baca banyak lagi takut jadi nak balik tu demo tu tengah-tengah malam. Dah. Lepas tu dia kata bahawasanya apanya. Tu kalau kita senang-senang kata. Makna asal pada zat itu dua makna. Pertamanya bahawasanya apanya. Tu apanya tu nak hurai dah. Apanya? Tiada bersusun. Tu nak tafsirkannya tu lah. Dan bahawasanya apanya? Tiada bersusun dan tiada berkapuh. Itu berkapuh. Tiada bersusun dan tiada berkapuh. Faham berkapuh? Berkacuh. Faham kacuh? Tak faham lagi. Tani kata kacuh. Tu. Satu-satu mai himpun. Menghimpun. Berkapuh. Berkacuh. Apa lagi? Berhimpun. Tu. Faham kapuh. Kapuh. Pegu. Bagaimana? Dia berpegu. Tu ni satu-satu. Kapuh. Kacuh. Apa lagi? Bersusun. Tu dah maksud tu lah tu. Bersusun dan berkapuh tu maksud sama je. Tu. Tafsirkan makna bersusun tu dah. Tapi tafsir pun tak pening. Yang sebenarnya datang tafsir ni untuk menerangkan akan maktub alai. Tiba-tiba datangkan akan berkapuh tu. Lagi tak faham maktub alai. Tapi bagi orang tanding, bila sebut kata bersusun, kadang-kadang orang tua-tua dulu tak faham lagi bersusun. Tapi bila kata berkapuh, ia terai lagi. Sebab tu ia datangkan lafaz kapuh mari tu untuk menerangkan akan bersusun. Ni khusus kepada ahli negeri Patani khususnya. Dia faham lah. Tapi kalau orang Malaysia ada mana ni datang atas tafsir mari ni. Tiba-tiba semakin tafsir semakin pening ni. Tu tadi. Maksud sama je. Kalau Malaysia yang kena kata gini, tiada berkapuh dan tiada bersusun. Baru gitu. Nampak? Boleh? Ada dah berkapuh. Ada kacuh. Apa yang kacuh? Kacuh ada juga kacuh. Ada. Demo satu, kawan satu, kacuh jadi dua. Tu kacuh. Susun tu lah. Dia kata, zat Tuhan ni tiada bersusun dan tiada berkapuh. Zat Allah Ta'ala tu. Tu fa'in bagi bersusun. Tiada bersusun dan tiada berkapuh. Zat Allah Ta'ala tu. Zat Tuhan tu tak bersusun dan tak berkapuh. Tak apa katakanlah. Tak berhimpun dan tak bersusun. Daripada beberapa suku-suku. Daripada tu takluk kepada tiada bersusun tu. Tak bersusun tu daripada beberapa suku-suku. Apa suku-suku? Pening pula suku-suku. Suku-suku ni apa? Mana? Juzuk-juzuk. Ya suku ni ya macam-macam lah suku. Kalau tanding kat suku ni, asing ada makna tu. Tersuku. Suku ni mana asing? Asing. Ada makna tu kalau tanding kecek. Suku. Suku ni memang juzuk dah. Juzuk. Ada juga suku dengan mana apa? 15. Pukul berapa ni? Jam berapa? 3 suku.
Tiga sukun tiga apa? 3:15 minit tu. Ha tu. Tiga suku tu. Bukan suku tu. Apa? Suku ni 15. Ha, jadi kiranya robok lah. Suku ni robok. Kalau jam tu kira empat robok tu gitu. Berarti suku ni serobok. Serobok. Tu bukan makna suku, makna serobok tu. Tiada. Jadi susun daripada beberapa suku-suku, beberapa juzuk-juzuk, beberapa bahagian-bahagian. Nanti katakan lagi. Juzuk tu bahasa Arab. Bahasa Melayu tu bahagian-bahagian gitu. Tiada bersusun daripada beberapa suku-suku, daripada beberapa juzuk-juzuk, daripada beberapa gie-gie. Kalau tadi kata gie-gie, bahagian-bahagian tu. Tu. Suku-suku atau juzuk-juzuk yang berbilang-bilang. Sifat bagi suku-suku. Juzuk-juzuk yang berbilang-bilang. Tu. Sebut kata berbilang-bilang sekurang-kurang berapa? Kalau satu panggil berbilang tak? Dua? Boleh berbilang tak? Maka berbilang-bilang ni sekurang-kurangnya dua pun tidak lah Allah Ta'ala. Tulis sikit apa? Masalah yang berbilang-bilang. Suku-suku yang berbilang-bilang. Suku-suku yang berbilang-bilang, yakni juzuk-juzuk yang terbahagi dan berbilang-bilang. Sekurang-kurangnya dua juzuk. Seperti dua biji jauhar firid. Boleh tulis dua biji jauhar. Jim waw jauhar fardun, jauharun fardun. Jauhar fardun, faradan fardun, jauharun fardun. Tapi orang panggil jauhar firid tu. Tu dua biji jauhar firid yang halus sekali. Maksudnya, hubung lagi. Maksudnya zat Tuhan itu tidak dapat diberbahagikan dengan mana-mana cara sekalipun. Diberbahagikan dengan mana-mana cara sekalipun. Tu dia. Habis. Tu makna. Tu mafhum yang pertama. Bila sebut kata Allah Ta'ala satu pada zat, mafhum yang pertamanya, zat Tuhan itu satu. Maknanya, zat Tuhan tidak dapat diberbelah bagikan kepada juzuk-juzuk. Tidak dapat diberbagikan kepada beberapa juzuk. Kepada beberapa suku-suku yang berbilang-bilang. Sekurang-kurangnya dua. Bila dua lagi tak berbilang, 3, 4, kau sangat lagi lah. Tak dapat diberbagikan berjuzuk-juzuk. Tu. Boleh. Tu hal itu. Lepas tu bila kata juzuk, dia dalam istilah ni bila sebut kata bila sebut kata bersusun, dia sekurang-kurangnya dua jauhar firid. Jauhar firid ni satu jirim yang sangat halus yang tak dapat diberbagi dah. Lu sangat. Nak bagi ikut jalan mana-mana tak boleh dah. Ya halus. Tapi bila dua jauhar firid mari bersusun, jadi satu jirim, satu jisim. Dapat bagi pula lah kerana dia berhubung dah. Bagi tu baik. Ya tak boleh bagi dah ni masing-masing. Tapi bila hubung, jadi berbagi boleh pula. Maka sekurang-kurangnya dua jauhar firid pun tak boleh. Tak ada. Zat Tuhan bukan rupa tu. Tu. Faham tak? Boleh? Tu. Tu salah. Yang berbilang-bilang. Faham dah tu. Mafhum dia tu. Tak
apa dah. Maksudnya tak apa. Mafhum situ. Maka, nak urai lagi. Tafsir lagi. Maka, tiada. Kalau kita baca matan dia. Tiada dapat dibahagikan zatnya sekali-kali. Dia kata dah. Matan dia tu. Tiada dapat dibahagikan zatnya. Zat Allah Ta'ala tu sekali-kali. Sama sekali. Sekali-kali. Tak dapat dibagikan zatnya sekali-kali. Tu matan dia. Maka Musannif kata, maka tiada dapat, yakni tiada berbetangi. Apa pula berbetangi? Tiada berbetangi dengan satu betangan pun. Tu. Tiada berbetangi dengan satu betangan. Boleh faham betangi? Tiada berbetangi, tiada nak kata apa? Tiada ada lanjutan. Tu kalau satu istilah lagi. Tiada lanjutan dengan satu lanjutan pun. Tiada berlanjut dengan satu lanjutan pun. Satu lagi. Tiada ada qadar dengan satu qadar pun. Dia ada macam tu. Bertangi nanti akan hurai. Bertangi tu. Tu tulis itu sikit. Betul masalah. Bertangi. Betang. Dah. Dia ada 3 betangan tu. Betangan ada 3. Ada betangan ikut pada pihak panjangnya. Ada betangan ke pihak tebalnya. Ada betangan ke pihak dalamnya. Betangan dia 3. Lanjutan. Lanjut tu. Dia lanjut ada 2. 3. Lanjut pada pihak bujur. Bujur gini. Bujur. Pada pihak bujur. Lepas tu lanjut pada pihak lintang. Lintang kot tu. Tu nanti. Tulis sikit. Masalah berbetangan. Yakni tiada lanjut dengan satu lanjutan pun. Tiada lanjut dengan satu lanjutan pun. Maka lanjutan itu ada 3 lanjutan. Maka lanjutan itu ada 3 lanjutan. Satunya lanjut pada pihak bujur. Bujur tulis macam mana? Bawau jim waw ra. Bujur gitu. Pihak bujur. Faham bujur dah? Bujur ni tulis hubung. Dikatakan panjang. Kalau lanjut pada pihak bujur, dikatakan panjang. Tu. Faham bujur dah? Tu. Bujur macam mana bujur? Dia gini, bujur. Bujur ni ya betul ni. Kalau kertas masalah. Ni bujurnya. Boleh. Tu dikatakan panjang. Sebab tu ada istilah, ada orang Melayu, ada pepatah, membujur lalu melintang patah. Biasa dengar? Itu kata semangat orang dulu. Nak buat apa pun aku tak kira dah. Membujur lalu melintang patah. Apa makna? Kalau dia mau bujur, kita lalu. Tapi bila lima lintang, patah dia mah. Kira itu. Tak kira kawan. Tak kira dah. Awak lawan pun. Kalau kita jalan, kita berjalan, dia mau bujur gitu, tak apa, kita lalu. Tapi bila lima lintang, patah. Patah. Membujur lalu, melintang, patah. Itu sikap pahlawan. Katanya. Habis itu. Ada. Tu bujur tu. Macam tu. Dikatakan panjang. Kedua, lanjutan pada pihak lintang. Pada pihak lintang dikatakan lebar.
Bahasa Melayu. Lebar. Ketiga, lanjut pada pihak dalam. Lanjut pada pihak dalam. Dikatakan tebal. Tebal. Maka, hubung lagi sikit. Maka, panjang boleh dikerat. Maka panjang boleh dikerat. Dan tebal. Kalau dan lebar dapat dibelah. Dan lebar dapat dibelah. Dan tebal dapat di bahasa Malaysia panggil apa? Tani kata kerisik. Mana? Kotang mana? Kalau kayu kita yang apa? Kita kata yang kalau tebal, bila tebal kita buat jadi nipis lagi. Satu kayu dia tebal. Kita mengkerisikkan. Apa ni kata? Kata apa? Apa? Mana? Kikit hau jadi nipis tu lah. Tu. Ikutlah kata apa? Tu. Ikutlah kata jadi bahaya dah tu. Tapi tanding kata kerisik. Maknanya kalau tebal boleh kita kerisik. Kalau panjang kita boleh kerat. Kalau lebar kita boleh belah. Tu. Ni. Sepon ni. Ini. Kalau ikut ni. Mana? Betangan je 3. Ada 3 betangan. Satu betangan pada pihak. Ni betangan pada pihak. Bujurnya panjang. Ada betangan pada pihak. Lebar. Namanya apa? Tu. Ada betangan pada pihak. Ni tebal ni. Tebal macam mana binipi? Kerisik. Kalau kata lebar, kita belah. Ni kerak. Namanya. Kalau kertas, keping, panyir, kita kerat. Kalau kerat ni kira pihak tu. Tu. Nama istilah dia. Kita kerak semata, pihak mana pun kerak. Ni pun berkerak. Hak tu pun kerak. Kerak semata. Tapi kalau istilah dia, panyir tu kerat. Tu boleh dikerat. Kalau bahasa istilah ulama makulat, orang panggil apa? Semata-mata panjang dinamakan khattun. Kalau semata-mata lebar dinamakan sathun. Ni. Kalau semata-mata dalam orang panggil tebal, orang panggil amkul dalam. Gitu. Kalau di sini ni enggak ni. Hak ni khat. Hak ni sath. Hak ni amkul. Amak gitu dalam. Ilmu makulat gitu. Maka mengikut ilmu makulat, kalau ada cukup 3 bentangan itu, suatu perkara tu dinamakan jisim. Mengikut ilmu makulat, kalau suatu perkara tu ada cukup 3 lanjutan tu. Jantutan pada pihak panjang dan lebar dan tebal, suatu perkara tu dinamakan jisim. Kalau tak cukup, semata-mata panjang je dinamakan khat. Kalau semata-mata lebar je dinamakan sathun. Kalau semata-mata tebal dinamakan amkun namanya. Bila cukup 3 tu dinamo jismun. Jismun. Berarti satu kertas satu keping ni tak boleh panggil jisim lagi lah mengikut ulama makulah. Kenapa? Kerana dia tak ada dalam, tak ada tebal. Tak cukup. Kalau ada orang panggil khat, panggil sathun gitu ya. Sathun, khat. Gitu. Tapi mengikut ulama ilmu usuluddin, mengikut ulama tauhid, asalkan perkara tu ada satu lanjutan pun tak apa dah. Boleh diberbagikan dah. Kalau lanjut kok panjang boleh bagi dengan cara kerat. Kalau lanjut kok lebar dia boleh bagi dengan cara belah.
Kalau lanjut kok tebal, boleh bagi dengan cara krisik tadi. Maka boleh berbelah bagi dengan cara mana-mana pun dinamakan satu perkara tu jisim. Ingatlah. Tu jisim. Tak apalah, kita boleh faham lah tu. Maka Musa ni kata zat Tuhan ni tiada berbetangi, tiada berlanjut dengan satu betangan, dengan satu lanjutan pun. Kesimpulannya tiada boleh dia berbagikan dengan cara mana-mana pun. Boleh faham? Itu. Kita ni boleh berbagi banyak ni kita. Berbagi dengan rupa mana? Kalau kita tu, awak ni. Pen ni dia boleh berbagi ni dengan cara mana? Kerak satu dah. Kerak lagi. Lepas tu tebal tak? Krisik. Tu lebar, ada lebar. Belah. Belah. Kerak, pak. Krisik, cek. Gitu. Boleh. Tu dia. Tu maknanya. Tiada berbetangi dengan satu betangan pun. Lepas tu hurai lagi. Apa makna tiada berbetangi dengan satu betangan? Maka tu tiada dapat dibagikan zatnya. Kalau bahasa dalam matan dia tu, maka tiada dapat dibagikan zatnya, zat Allah Ta'ala sekali-kali. Tak dapat dibagi sekali-kali, walaupun dengan cara mana-mana. Kok bujur ke, kok lentang ke, kok mana pun, tak dapat dibagi sama sekali. Artinya, arti tiada dapat tu apa makna tiada dapat? Hurai lagi. Masya Allah, musannah kita ni. Tiada dapat tu artinya tiada sah di fardu. Tiada sah difardukan. Tiada boleh kita takdirkan. Tak boleh kita mensakatkan dan memfardukan, mentakdirkan. Tak sah. Tak sah. Tak sah pada pandangan akal kita. Nak fardukan tak boleh. Kita nak fardukan, kita nak takdirkan, kita nak mensakatkan tak boleh. Bahawa dibagikan zatnya, zat Allah Ta'ala tu sekali-kali. Tak dapat, tak sah. Tak sah. Kita... Sekiranya kalau kita kerat zat Allah Ta'ala, tak ada sekiranya. Nak sekiranya tak boleh. Sekiranya kalau kita boleh kerat zat Allah, kalau kita boleh belah zat Allah, kalau kita boleh nak buat sekira, nak fardu tu tak boleh. Tak sah. Akal fikiran kita tak terima. Difardukan bahawa dibagikan zatnya, zat Allah Ta'ala sekali-kali. Faham dah? Bila sebut kata dibagi tu baik tiga tu, bagi dengan cara kerat, dengan cara belah, dengan cara apa tadi? Waktu lah. Tu dia. Tu krisik. Tu tak faham pula krisik. Tu faham dah tu. Krisik ni benda yang tebal kita buat menipiskan. Tu kayu tebal tu kita menipis boleh. Kita menipiskan, kecil-kecilkan. Tu krisik. Klik. Okay. Tani kata krisik. Kalau kita ngaji ke ponok, Tok Guru kata krisik tu, kalau bahaya lah. Krisik. Tok Guru sebut krisik juga dah. Tok Guru solat dah apa krisik gitu. Tu. Habis. Tak apalah. Tak boleh dibagikan zatnya sekali-kali. Ingat satu pada zat mana tu? Bila kata tiada boleh dibagi, keluar 3, 2, 3, 4. Tiada dengan jalan bujur, dan tiada dengan lintang, dan tiada dengan dalam. Dia kata. Dah faham lah tu, dah kita faham tu apa? Tiada, apa ni? Tiada takkid pada mana ni? Tiada, ini takkid pada tiada sah tu lah dia. Tiada, yakni tiada sah difardukan. Tu maknanya tiada, ini tiada sah difardukan bahawa dibagikan dengan jalan bujur. Tu kalau hubung kata itu. Tiada, ini tiada sah difardukan bahawa dibagikan zatnya dengan jalan bujur. Dengan jalan bujur. Jadi tiada dengan jalan panjang lah maknanya itu. Tiada dibagikan dengan jalan bujur. Maknanya tiada dapat dikeratkan zatnya. Dan tiada, ini tiada sah pula difardukan dengan lintang, dengan jalan lintang.
Ni lebar dengan jalan lebar. Tu. Nak kata fardu, kata kita nak bagikan zat Tuhan pada pihak lebarnya ke? Tak boleh difardukan gitu. Tak nak takdirkan gitu, tak boleh. Tiada dengan lentang. Kata dah nak belah tak boleh. Dan tiada dengan dalam. Jadi tiada sah difardukan dengan jalan dalam tu, dengan jalan pihak-pihak dalam dia tu. Kesimpulannya, tiada panjang sehingga dapat dikerat, dan tiada tebal sehingga dapat dikrisik, dan tiada lebar sehingga dapat dibelah. Tu kesimpulan. Boleh? Tu ya kesimpulan ya mana-mana. Tak boleh kerak, belah, krisik. Tu kesimpulan lagi, pendeknya lagi. Tu boleh ingat dah. Adapun jirim ni tak lepas pada tu. Zat Tuhan bukan jirim. Kita mengaji dah sifat apa dulu? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Zat Tuhan bukan jirim. Tu. Nanti. Maka tiadalah. Boleh faham tu. Maka tiadalah panjang. Hurai lagi musanah. Bila kata tiada dibagikan dengan jalan wujud, maka tiadalah panjang. Tiadalah zat Allah itu panjang. Zat Tuhan tak panjang sehingga kita boleh kerat, tidak. Kesimpulan tiadalah panjang, yakni tiada boleh dikerat. Tu senang. Tiadalah panjang, yakni tiada boleh dikerat. Gitu. Kesimpulannya gitu. Satu. Dan juga tak boleh dibagikan zatnya dengan jalan lintang. Maka bila tidak dibagikan dengan jalan lintang, dan tiada lebar. Tu. Yakni tiadalah zat Allah itu lebar. Zat Tuhan tu bukan berbentuk lebar tu. Kesimpulannya tak boleh dibelah. Tu. Tak boleh dibelahkan. Bukan berbentuk lebar tu. Macam kertas tu kan. Tu. Ya makhluk ni, bila kita bayangkan zat makhluk, dia tak lepas pada 3 lanjutan tu. Ikut makhluk apa-apa. Kita bayangkan benda tu. Benda tu, benda ni, benda tu, benda ni. Dia tak lepas daripada 3 bertangi. 3 lanjutan tu. Maka zat Allah Ta'ala menyalahikan semua lintasan-lintasan hati kita tu. Dan apa yang kita bayang tu. Tak sama. Jadi, nak buat tak boleh. Faham tu dah? Zat Tuhan ni panjang ni. Atau zat Tuhan tu tebal. Tuhan tu besar. Tu. Tak. Tak boleh. Walaupun jalan mana-mana sekalipun. Tiada lebar. Dan tiada tebal. Tiada tebal. Apabila tidak dibagikan dengan jalan dalam, maka tiada tebal. Tiada tebal zat Allah Ta'ala tu. Bila tiada tebal, yakni apa maksud tiada tebal? Tak dapat dikrisik. Krisik pula lah. Tu. Mana tebal? Faham dah? Bila kata zat Tuhan tak boleh kerat, tak boleh belah, tak boleh krisik, kalau itu zat Tuhan ni sangat kecil barangkali. Kerana jauhar firid pun dia tak boleh belah. Jauhar fardun tadi, hak kata kecil, satu benda yang kecil sangat, tak dapat dibelah bagi walaupun berbagai walaupun jalan mana-mana pun tu. Jauhar firid tu pun tak boleh berat, tak boleh kerat, tak boleh belah, tak boleh krisik kerana dia sangat kecil. Kalau itu zat Tuhan tu jauhar firid lah. Takut orang tu ada waham dan kesamaran macam tu, lalu tu musnah datang pula istidrak. Bahkan tiada juga sangat kecil. Tu dia. Betul dah. Ini istidrak daripada tulis betul bahkan tu. Ini istidrak namanya, bahkan atau idrak kita kata. Daripada perkara yang dipaham pada perkataan musannaf, tiada dapat dibagikan zatnya. Tiada dapat dibagikan zatnya.
apabila musannaf berkata tiada dapat dibagikan. Maka takut orang faham bahawa bila tak boleh dibagi, maka zat Tuhan ialah jauhar farid. Maka zat Tuhan ialah jauhar fardun tadi, jauhar fard. Lalu didatangkan lafaz bahkan untuk menolak fahaman itu. Habis itu mafhum. Itu murad hak musannaf datangkan bahkan tu. Kerana dia berkata dulu pada tu, ingat tak? Dia kata tiada dapat dibagikan zatnya sekali-kali. Bila kata tak dapat dibagi, kerat pun tak boleh kerat. Belah pun tak boleh belah, krisik pun tak boleh krisik. Kalau gitu sangat kecil lah zat Tuhan. Halo sangat. Ada juga bahkan dia kata tiada juga, bukan juga zat Tuhan itu sangat kecil. Bukan gitu juga. Sebab apa? Tu sebab apa kata tiada sangat kecil? Bukan sangat halus. Gitu. Tu sangat kecil. Tiada juga sangat kecil, tiada juga sangat halus gitu. Tu. Sebab apa bukan? Kerana ni ilat tu, tapi tak apa, lagi sikit nanti kita dah habis. Sebab apa bukan tu sangat kecil? Kerana ni ilat ni, kerana ni sebagai illah. Illah bagi kata tiada juga sangat kecil tu. Sebab apakah zat Tuhan bukan sangat kecil? Kerana ni alasan dia. Ilat dia. Kerana telah lalu dah. Telah lepas, telah lalu. Lalu, maksud lalu ni lalu pada bahasan sifat mukhalafah dulu lah. Telah lalu dah, yang telah lepas dah pada bahasan sifat mukhalafah dulu. Lalu bahawasanya dalam rusyad ni pula tu. Tak ada ayat pula tu, tak ada isi. Kerana telah lalu, telah lepas pada pembicaraan sifat mukhalafah dulu, bahawasanya bukan zatnya, zat Allah Ta'ala itu, bukan zat Tuhan tu jauhat. Bukan jauhat. Dan jirim. Sama ya, jauhat dan jirim tu kita lepas dah. Jauhat ni istilah ulama apa? Maqulat. Jauhat istilah ulama maqulat, kena mengaji juga tu, ilmu tu. Dan jirim istilah ulama usuluddin. Dua ni dia sama je mafhum. Muradif lapanya. Bukanlah zatnya itu jauhat dan jirim. Dan jirim. Orang panggil ataf muradif lah ni dah. Maksudnya bukan zat itu tu jauhat dan jirim. Bukan jauhat, bukan jirim zat Tuhan. Kita ngaji dah dulu sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuhan bersalahan akan benda yang baru. Benda baru ni jirim, tak lepas daripada jirim. Zat Tuhan bukan jirim. Ada alasan dan dalil-dalil tu ada lepas dah. Lama dah. Klik tengok klik tengok di sana. Zat tu. Usuluddin ni kena duk mai sentiasa. Kalau kita tinggal lama-lama tu, dia lupa pula. Nak kata tak boleh. Tak boleh. Dia lupa. Faham tu faham dah. Etikad kita tu betul dah. Tapi bila kita suruh hurai, kita hurai tu, nak hurai tak boleh. Kalau kita tak main dia. Kena sentiasa mengaji, sentiasa duk baca, sentiasa duk kaji tu. Sebab tu bila kita balik ke rumah esok ni, kena duk mulazamah dalam pengajian atau mengajar. Mulazamah dengan mengajar sekurang-kurangnya mengajar usuluddin apa ke masjid ke mana, kena mulazamah diri. Usaha mulazamahkan diri pada masalah ni. Lama lupa.
Tak apa. Nego dulu. Nego dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun bagi kita mengajar. Habis. Habis. Saya duk ponok cuti 2 bulan tu. Bila ponok buka, mengajar nahu tu jadi rasa kurang dah. Kita ni lidah kita rasa, beku tak beku, payah nak sebut. Raya. Nak sebut kelima. Nak urai, nak terkit semula tu jadi susah sikit dah. Bila duduk seminggu, biasa. Biasa pula. Tu baru 2 bulan ya tu. 2 bulan ya. Ni setahun nego dulu. Dengan ada seorang tu dia keluar daripada ponok. Lepas tu hadap kepada menego 10 tahun. 10 tahun je menego. Asalnya rasa dia sedar diri semula. Sesar kena balik ngaji semula lah. Masuk ponok pula. Lupa habis. Sehingga fi'il lazim apa dia tak tahu. Lazim dan muta'addi tu lupa. Ya masalah dia boleh berbalik-balik ke ponok tu. Ada budak mari tanya dia, "Ya abang, fi'il lazim ni apa Orang tanya dia. Dia tu tak ingat. Muta'addi. Ingat dua tu ya, tapi tak ingat ada apa murad dengan lazim dan muta'addi. Padahal masa nak mengaji dulu biasa benda tu. Tapi ni sebab lalu 10 tahun tu lupa fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Bila dia sedar tak boleh lagi ni kena tuju semula mengaji. Ada pula balik ke ponok mengaji semula. Kita ni duk mengaji mari 2 3 4 tahun 5 tahun di Mesir ni. Setahun je lupa bila kalau kita tinggal. Malaikat masalah ingat, masalah tu masalah fiqh. Lebih kurang tu ingat masalah lah. Tapi di segi nahunya, sorahnya, mantik lebih lagi. Mantik ni habis. Habis liting. Mantik dia payah lagi. Kalau tinggal dia lama-lama, habis. Sebab tu kalau Allah Ta'ala takdirkan kita ni masuk dalam golongan orang dapat mengajar tu, Alhamdulillah dah. Kerana sentiasa boleh panah ilmu kita. Tak jadi basi. Tak basi ilmu kita tu. Tak boleh halkan dia panah. InsyaAllah tu. Kerana sentiasa kaji sentiasa. Tapi benda yang dapat menolongkan kita banyak, dobit kita tu. Dobit tepi-tepi kitab tu, nota-nota yang kita buat tu. Hak tu tolong kita sekali. Kalau kita lupa sekalipun, hak tulisan kita tetap ada. Apa? Lanjutan. Lanjutan ada 3 dah. Lanjutan pada pihak bujur katanya dikatakan panjang. Tahu tulis nak pergi ke mana kalau tulis. Sebab tu kalau kita bijak, walaupun bijak lagu mana pun, walaupun bijak macam mana sekalipun, jangan lupa menulis dan catat. Kerana fahaman kita, ingatkan kita ia akan kurang tu. Semakin hari semakin berkurang. Ia tak akan menambah ingatan tu. Bila semakin tua semakin kurang. Saya ni 30 lebih ni kurang dah. 3 dah. Tak naik pak lagi, kalau pak ni habis. Habis dah. Ingatan dia tu. Masa ni ngapa masa ni buat. Masa ni masa yang berharga. Masa amah. Duk ponok tu masa ni hok ngapa ni? Ingat. Sedap. Kalau boleh beli, saya beli lagi. Umur setahun saya beli. 1,000 pun nak jom beli. Saya minta umur tu 1,000 geni. 1,000 junai. Untuk nak beli masa umur kita tu. Setahun je. 1,000. Sanggup lagi nak cari duit. Nak beli. Kerana bila kita dapat setahun tu kembali, kita akan mengapa sungguh lah kali ni. Tapi laitas syababu ya'udu yaumal lah. Tu kau taman ni je lah. Tu ingat tu. Masa ni boleh buat. Jangan guna sia-siakan masa kita. Ngapa? Boleh ngapa hafal? Mata ajrumiyah ke, mata alfiyah ke, apa-apa. Kita masih lagi ingat. Jauharah ke. Tiap-tiap ilmu minta satu ya. Nahu ni satu matan tak apa dah. Sarab satu matan. Kecil-kecil tak apa, besar tak apa, kecil tak apa, tapi satu ya. Usuluddin satu matan. Barahin ke.
Aku Barahin kalam nasad, nak ing kalam syair Jauharah Tauhid. Jauharah Tauhid. Jauharah panjang sangat. Kharidah satu je cukup. Tu lepas tu fiqh, apa fiqh? Biasanya Safinatun Najah ada permulaan apa? Apa lagi? Zubat. Zubat. Sakanlah Zubat. Sakan sangatlah. Betul Zubat. Tu lain-lain lagi. Kita hafalkan. Tok Dalo tu, matan Minhajul Abidin dia ingat mulut ya. Syekh Abdul Rahman Arsyadi, pengasas Pondok Dalo tu. Dia mengajar Minhajul Abidin pejam mata gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, baca. Honor ada kitab belaka dia pejam mata, hurai baca, hurai. Ingat. Ya sebuah kita semuka pun tak ingat. Tu kok dia. Tu. Habis. Usahalah dah. Maka dia kata, bukan tiada juga sangat kecil kerana telah lalu bahawasanya bukan zatnya, zat Allah Ta'ala itu jauhat dan jirim. Tulis lagi betul, jauhat dan jirim itu. Tulis betul jauhat dan jirim tu. Maka kecil dan besar, panjang dan pendek, gerak dan diam, semuanya habuan bagi jirim. Habuan bagi jirim. Dan juga jauhat firid itu sekalipun tak dapat dibahagi, tetapi dia bukan qadim, padahal zat Allah itu qadim. Zat Allah itu qadim. Tu dia. Itu alasannya. Zat Tuhan bukan sangat kecil sangat. Kerana apa? Kerana kita sudah lalu dah pada bahasan mukhalafatu ta'ala hadis. Sudah lalu pada bahasan tu. Di bahasan sifat mukhalafah kita ternyata bahawasanya Allah Ta'ala bukan jauhat. Maka bila zat Tuhan bukan jauhat, ini jauhat. Walaupun jauhat firid dinamakan jauhat. Lagi pula jauhat firid, walaupun dia jauhat, dia bukan qadim. Zat Tuhan itu qadim pada bahasan sifat kidam dulu. Hak tu masalah jauhat firid kena gunakan sifat lain mari tolak. Semata-mata sifat ni ya tak boleh dapat tolak lagi. Lanjutan ni. Masalah jauhat firid ni kena guna sifat mukhalafahnya, sifat kidam. Ta'ala tu. Boleh situ. Tengah malas sangat dah ni. Dah. Tu sikit lagi kot. 11.30 gitu. Masya-Allah. Kerana tadi sampai ke rumah kita tu, bilik kita tu subuh. Subuh lah. Sampai ke bilik tu orang bayar subuh. Kerana subuh sekarang ni 3:30 lebih kurang tu. Tak apalah, qalilan tu sara jabalan lah. Sara jabalan. Dan ini makna, ni. Dan ini makna, dan bermula ini makna ni. Makna macam ni, makna yang pertama ni. Apa ini makna? Yang ni makna wahdaniyat dengan makna yang pertama. Tu makna ini makna.
Dan ini makna, yakni makna wahdaniyat, dengan makna yang pertama. Itu ini makna. Makna yang pertama. Manakah makna yang pertama? Iaitu tiada bersusun dan berkapur zat Allah Ta'ala daripada beberapa juzud-juzud. Ni dah. Ini makna ni. Makna semacam ni dikatakan, ulama panggil nafyun nafi kam muttasin pada zat. Ni kena tahu ni. Nafi, maksud nafi ni ternafi lah. Dikatakan nafi yang ni ternafikan muttasil pada zat Tuhan. Ternafikan muttasin. Ni. Jadi zat Tuhan bukan mausuf bagi kam muttasin tu. Boleh mausuf bagi kam muttasin. Kena tulis situ. Masalah kam muttasin ni, ada pening dengan kam ni. Kam tu, kam ni, kam tu, kam ni. Pening weh. Tu kam. Kena hurai elok tu masalah kam muttasin. Tak apa maksud dia. Tu. Tulis masalah kam muttasin. Pada masalah kam muttasin. Yakni zat Tuhan. Zat Tuhan bukan mausuf. Bukan mausuf bagi kam muttasin. Itu. Kalimah kam itu asalnya makna bilangan. Asalnya makna bilangan. Dan muttasil itu artinya yang berhubung. Yang berhubung. Kam muttasil artinya bilangan yang berhubung. Bilangan yang berhubung. Seperti diri kita. Seperti diri kita. Maka diri kita ini boleh dan dapat dibahagikan kepada beberapa juzud. Kepada beberapa juzud yang berbilang-bilang. Maka bilangan, sikit lagi, maka bilangan yang berhubung-hubung dan bersambung-sambung itu sabit pada diri kita. Sabit pada diri kita. Maka kita ini dinamakan mausuf bagi kam muttasin itu. Mausuf bagi kam muttasin itu. Adapun Allah Ta'ala, sikit lagi. Sikit pun banyak dah ni. Adapun Allah Ta'ala, zatnya tak bersusun daripada beberapa juzud dan tak dapat dibahagikan dengan mana-mana jalan. Maka zat Tuhan itu bukan mausuf bagi kam muttasin.
bukan mausuf bagi kam muttasil. Inilah dikatakan ternafi kam muttasil pada zat. Inilah dinamakan ternafi kam muttasil pada zat. Nanti kena hurai sikit. Tu naik papai boh. Dah sikit dah. Boleh tak? Pen masalah. Misalkan pen lah itu ada. Dia ni satu je. Satu yang nampak zahir. Tapi hakikatnya bukan satu lagi. Hakikatnya bukan satu. Kerana apa? Kerana kalau kita bagi dia boleh keluar lagi. Cuba gerak. Bila gerak jadi apa? Jumpa dengan gerak kan? Gerak. Nah, gerak ini. Maka satu tadi satu. Satu lagi. Asal mula-mula. Satu tadi. Bila kita gerak ni, satu juzuk, dua juzuk, tiga juzuk, empat juzuk. Kalau gerak lagi pun boleh lagi, 5, 6, 7 lagi. Maka pen ini jadi mausuf. Mausuf bagi apa? Bagi kam muttasil. Apa kam? Kam ni bilangan. Asal nak tengok kam tu mana bilangan. Tapi sekarang ini sudah ambil lafaz tu menjadi isim alam lah. Alam nama bagi satu. Kam tu bilangan. Muttasil yang bersambung, bilangan yang bersambung. Jadi di satu zat ni ada bilangan dia, tapi bersambung berhubung-hubung. Nampak tak? Jadi ni nampak macam satu, padahal dia ada bilangan yang bersambung-sambung di zat ni. Sebab tu kita gerak je boleh. Gerak boleh. 3, 4, 5, 6, 7 pun boleh. Ada dah. Maka di zat pen ni ada bilangan yang bersambung di zat. Maka bilangan yang bersambung ni dinamakan sifat bagi pen tu. Pen yang boleh berbagi, berjuzuk-juzuk. Ada bilangan yang bersambung. Maka pen ini dinamakan mausuf bagi kam muttasil. Itu. Ya, dah. Pen tu jadi mausuf. Sifat dia ada kam muttasil, iaitu bagi bilangan yang berhubung. Bersambung tadi. Boleh. Maka ni pen ni dinamakan mausuf bagi kam muttasil. Mausuf bagi kam muttasil. Jadi ada kam muttasil pada zatnya. Kam muttasil pada zatnya ataupun jadi mausuf bagi kam muttasil. Sama itu. Ada kam muttasil pada zat ataupun mausuf bagi kam muttasil, maksud sama. Itu kan ni jadi mausuf bagi kam muttasil. Adapun zat Allah Taala boleh berbagilah. Tak dapat diberbelah bagikan mana-mana jalan pun, gerak Allah. Maka zat Tuhan bukan mausuf bagi kam muttasil. Zat dia tu bukan mausuf bagi kam muttasil. Bila bukan mausuf bagi kam muttasil, itulah maksudnya ternafi kam muttasil pada zat Tuhan. Boleh tak? Ternafi kam muttasil. Zat Tuhan tu ternafi kam muttasil. Ada benar kita ternafi tak kam muttasil? Terbenar. Terbenar kam muttasil pada zat. Terbenar saja mesti pula. Itu mesti pula. Boleh lah. Itu maksudnya itu.
Berarti kalau nampak satu kita pun hakikat bukan satu. Hakikat bukan satu. Kerana hakikatnya boleh kita bagi keluar lagi. Boleh kak tu berbejuzuk-juzuk lagi. Tu. Maka Musanif kata, ini yang kata. Dan ini makna wahdaniyat dengan makna yang pertama ni. Tuhan tu zat, Tuhan tiada bersusun zatnya daripada juzuk-juzuk tadi. Ini tu dikatakan nafi, jadi ternafi kam muttasin pada zat. Tu maksudnya. Boleh. Bukan ternafi kam muttasin pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Atau nafikam. Ternafi kam muttasin. Kita mengaji usul, kalau sebut apabila sebut sifat wahdaniyat ternafi 5 kam. Tu lagi dah 5 kam. Apa 5 kam? Tu kena bilang. Betul dah. Ternafi 5 kam. Kam apa? Satu, pada zat tu 2 kam. Sifat 2 kam. Af'an 1 kam. Tu dah. Kalau orang dia tak faham, dia pening dia tak kam payah ilmu usuluddin. Dia bahkam kam tu kam ni. Pegang Tuhan satu sudahlah. Dia tu. Tu. Betul lah pegang Tuhan satu tu sudah, tapi tak sudah. Pegang Tuhan satu tu sudah, tapi tak sudah. Tak sudah lagi. Cuba tanya, aku bersatu juga, siapa dengan Tuhan? Tuhan satu, ku bersatu, sama dengan Tuhan. Tak sama. Tak sama macam mana? Tu tak sudah. Sudah. Kalau itu pegang Tuhan satu saja tak sudah. Ya kena faham dulu 5 kam tu apa. Kun wallahu ahad sudahlah. Tu. Itu dia. Tak sudah masa sekarang ni pegang kun wallahu ahad saja tak sudah. Ya bukan masa kegemilangan Islam seperti masa sahabat, masa tabi'in dulu. Masa tu tak apalah. Tak ada kekeliruan dalam hati mereka. Kita ni macam-macam dah masuk. Tu dah. Habis. Wa ilahukum ilahu wahid. Sudah maksudnya. Bila satu yang baru tu, satu saja. Ning tak bahas dalil lagi. Dalilnya bila sebut tahu dalil wahdaniyat tu panjang sekali. Kerana dia akan bahas satu. Dalil masa Allah zat. Wahdaniyat pada zat, apa dalilnya? Wahdaniyat pada sifat, apa dalilnya? Wahdaniyat pada af'an, apa dalilnya? Kena bahas asingkan bahasan sifat tu. Sebab tu panjang sikit ni sifat ni. Pasal dalil dia tu. Ni baru faham maksud dia je. Dah. Dan yang kedua, nampak ni sikit sangat ni kita baca selalu. Dan yang kedua, yakni makna yang kedua, tadi makna yang pertamanya tu. Tu makna yang pertama. Dan yang kedua, makna yang kedua daripada dua makna bagi asa Allah pada zat ke? Yang kedua, makna yang kedua daripada dua makna asa pada zat tu ialah bahwasanya damir sya'ni pula situ. Bahwasanya damir sya'ni tulis syin seko cukup dah syin. Sebagai rumus, rumus isyarat kata damir itu syak syin syak damir sya'ni. Tu sya'ni. Tu biasanya kalau ponok kalau damir syak syin sya'ni syak. Faham kata damir sya'ni. Itu dia. Maka bahwasanya, makna yang kedua bahwasanya tiada ada Tuhan lain daripada Allah Ta'ala. Tu. Makna pertama sudah kita faham dah. Makna yang kedua, satu pada zat. Makna yang kedua iaitulah tidak ada Tuhan lain, Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada zat yang lain sama dengan zat Allah. Itu makna. Kalau ada zat yang lain sama dengan zat Allah, berarti ada Tuhan lain lagi. Ni tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala, yakni tulis itu. Masalah yang lain daripada Allah Ta'ala tu. Yakni tidak ada zat yang lain. Tidak ada zat yang lain sama seperti zat Allah Ta'ala.
Tidak ada zat yang lain sama seperti zat Allah Ta'ala. Itu mafhumnya. Tidak ada zat yang lain sama seperti zat Allah Ta'ala. Walaupun ada zat, tapi zat yang lain itu tak seperti zat Tuhan. Kita pun zat. Pohon kayu itu pun zat, rumah pun zat. Zat semua, tapi ada zat yang lain. Tapi tak sama dengan zat Tuhan. Itu maknanya. Bila tidak ada zat yang lain itu sama dengan zat Tuhan, maknanya tidak ada adalah Tuhan yang lain daripada Allah. Tak ada Tuhan yang lain dah. Tu boleh. Ni pendek sangat. Tak ada Tuhan zat yang lain. Tidak ada zat yang lain sama dengan zat Allah Ta'ala. Dan ini makna. Dan ini makna. Yang makna yang kedua. Makna yang kedua ni. Makna wahdaniyat dengan makna yang kedua ni. Dan ini makna wahdaniyat dengan makna yang kedua. Dengan maksudnya, tiada ada zat yang lain sama dengan zat Allah. Tiada ada Tuhan yang lain daripada Allah. Ini makna ni dikatakan, dipanggil ulama usul diletak nama dan letakkan istilahnya, dikatakan nafi kam mungfasin pada zat. Ternafi kam mungfasin pada zat. Ini pada zat Tuhan. Pada ternafi kam mungfasin pada zat. Tadi muttasin, hak ni mungfasin. Mungfasin. Muttasin tu berhubung bersambung. Mungfasin apa? Berpisah. Tak apalah. Berpisah. Lagi bercerai. Katakanlah bercerai, berpisah. Berbecek. Tadi kata berbecek. Tu. Berbecek, bercerai, berpisah, bersuku. Berkeluar suku. Katakanlah ikutlah apa kita nak guna istilah. Itu mungfasin. Ikut ulang-ulang ni. Kam tu bilangan, mungfasin yang bercerai pada zat. Ternafi bilangan yang bercerai pada zat. Tu. Tu kat mana sini kena hurai pula sikit. Tu. Tulis pula sikit. Mungfasin pada zat tu tulis. Yakni zat Tuhan bukan mausuf. Yakni zat Tuhan bukan mausuf bagi kam mungfasin. Maka zat Tuhan kita satu jua. Jikalau ada zat yang lain, seperti dengan zatnya, nascaya berbilang zat. Maka itu mustahil. Oleh itu ternafi bilang Tuhan dan ternafi Tuhan yang lain. Itulah dinamakan ternafikam mungfasin. Ternafikam mungfasin pada zat. Habis. Tu kena tulis pula. Tak payah lah. Ini masalah ternafikam muttasil. Kalau zat tidak datang, benih satu. Ada yang lain pula sama dengan dia. Sama dah. Kira takdir tak sama lah. Ada sama ni. Ini sama. Ini satu. Ini satu.
satu, tapi ada pula satu lagi, dua. Berarti sudah berbilang lah. Bilang pada apa? Pada zat pen itu. Berbilang pada zat. Maka pen ini bukan lagi mausuf bagi satu. Dia ada berbilang pada zat. Ada satu zat yang lain sama dengan dia. Bila ada satu zat yang lain sama dengan dia, pen ini dinamakan mausuf bagi kampung pasir. Maknanya ada bilangan lah yang bercerai daripada diri. Maknanya soalnya ada bilangan bertambah daripada diri. Dirinya sendiri itu ada bilangan yang berhubung lah. Ada pula bilangan yang sama. Maknanya yang sama zat dia. Maka ini bilangan yang bercerai. Maka pen ini kalau panggil mausuf bagi kampung pasir. Kalau dia ada satu begitu saja, ada satu begini kan. Jadi kamu mutasih, mausuf bagi kamu mutasih. Bertambah lagi satu lagi, maka dia menjadi mausuf bagi kamu pasir pada zatnya. Boleh. Tapi Allah Ta'ala ada zat yang lain sama dengan zat dia? Ada. Maka zat Tuhan itu ternafi kamu pasir pada zat. Jadi tidak ada zat yang lain yang sama dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya ternafi Tuhan yang lain lah. Tuhan yang lain daripada Allah. Boleh gitu. Mudah kan ni? Ternafi dua kam. Ternafi dua kam. Pasti itu mudah. Dah. Tu. Itu dia. Bila sebut kata satu zat, satu pada zat, faham dua makna tu? Iaitu satunya, zat Allah Ta'ala itu tidak dapat diberbahagikan sekurang-kurang dua juzud. Kalau didapat diberbahagikan, walaupun dengan jalan mana-mana pun, kerak, ke belah, ke krisik ke, kalau dapat dengan diberbahagikan, maka zat Tuhan itu dinamakan mausuf bagi kam mutasin. Maka zat Tuhan bukan begitu. Maka zat Tuhan itu ternafikam mutasin pada zat. Dan tidak ada zat yang lain sama dengan zat Allah Ta'ala. Itu dinamakan ternafikam munfasin pada zat. Tu bila sebut satu pada zat tu mana? Satu pada zat itu maksud dia. Boleh? So pada zat. Zat tu so je. Zat Tuhan tu satu je. Tu. Habis tu. Nampak sekat tu dulu boh. Sample dulu ini. Tu. Benar lah. Dan makna asa Allah Ta'ala pada sifat-sifatnya itu dua makna juga. Dia kata dua makna juga. Makna asa, makna satu Allah Ta'ala pada sifat-sifatnya. Sifat Allah Ta'ala, tengok Ustaz nak ulang-ulang. Sifat-sifat. Satu pada sifat-sifat. Kena ada lagi tu. Maksudnya tu. Satu pada sifat. Takut kalau kita tak ulang-ulang lafaz tu, takut dia faham sifat Tuhan satu ke mana? Kata sifat banyak. Ni kita soreh-soreh lalu. Makna satu pada sifat-sifatnya itu dua makna juga. Cukup dulu dah. Dah, boleh. Kena tambah lagi. Ada. Dah. Kena. Kalau ikut saya ni muka satu tu. Ikut saya. Yang satu pun boleh lagi. Tapi tengok tak itulah, insya-Allah kita bantu yang malam ni share. Ya, saya nak cepat habis aku. Nak habis kitab ni. Tapi letak jam 10 dah. Padahal saya sudah jam berapa? 9.30. InsyaAllah kita bincang semula. Kita nak tambah masa ke. Cepat sikit habis. Cepat sikit kitab ni. Nanti insya-Allah semula sambung pula. Tu pegang wikemah dulu. Dua tu jadi dah. Malam ni. Satu pada zat Tuhan tu apa makna? Begitu. Dan yang ke mana dia kata? Dan makna asa Allah pada sifat-sifatnya itu dua makna juga. Tu wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Wa nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.